Salam sejahtera dan selamat datang ke program kami. Tajuk program kami merupakan mempromosikan ekopelancongan Taman Alam di Kuala Selangor. Kami terdiri daripada saya sendiri, Gayatri Dominic Nathan, Shalini Devi Gopalakrishnan, Roshini Gurusami, Muhammad Syarul Azhari bin Yahya, Hana Anbalagan dan Gopalakrishnan Ramadas. Taman Alam Kuala Selangor telah dibuka pada tahun 1987 dengan berkeluasan 296 hektar yang terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu seluas 201 hektar meliputi hutan hujan tropika dan selebihnya merupakan hutan paya bakau. Taman alam ini di bawah pengurusan Persatuan Pencipta Alam Selangor, Malaysia. Oleh sebab itu, keindahan alam semula jadinya terus kekal tanpa sebarang gangguan yang boleh merosakkan habitat yang menjadi penghuni setia di sini. Taman alam ini berkonsepkan taman burung, di mana pelancong boleh melihat sendiri pelbagai jenis spesies burung yang hidup liar. Habitat burung ini sering dijadikan bahan kajian oleh para saintis dan para pelancongan yang meminatinya. Di sini terdapat 165 jenis spesies burung, antaranya lain 57 daripadanya adalah burung-burung dari luar negara seperti Rusia dan Siberia. Sesetengah burung yang menjadi penghuni di taman ini ialah burung-burung dari kawasan sejuk di hemisfera utara untuk mencari makanan di kawasan panas hemisfera selatan. Pada bulan September hingga April setiap tahun, taman ini akan disinggahi oleh burung-burung dari luar negara yang akan bersama-sama burung tempatan menjalani penghidupan. Yang flora dan fauna yang terdapat di Taman Alam Kuala Selangor. Flora bermaksud tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada satu-satu daerah atau pada suatu masa. Fauna pula bermaksud seluruh binatang yang hidup di suatu tempat. Taman Alam Kuala Selangor terbahagi kepada dua bahagian utama, iaitu seluas 201 hektar meliputi hutan hujan tropika dan selebihnya merupakan hutan paya bakau. Antara perkara yang boleh kita lihat di sana ialah kita boleh meninjau hutan paya bakau di sana. Hutan paya bakau di sana berkeluasan 95 hektar. Hutan paya bakau di sana bukan sahaja berfungsi sebagai pengekal ekosistem, malah turut menjadi habitat semula jadi kepada berbagai jenis haiwan liar di taman tersebut. Taman alam berkonsepkan taman burung di mana pelancong boleh melihat sendiri pelbagai jenis spesies burung yang hidup liar. Habitat burung ini sering dijadikan bahan kajian oleh para saintis dan para pelancong yang meminatinya. Antara contoh-contoh flora yang terdapat di Taman Alam Kuala Selangor ialah piai raya, berbaru, lenggadai, ketapang, mengkudu, api-api putih, ara bukit, bunga tahi ayam, api-api ludat, akasia, berepat dan juga tumu putih. Antara flora yang terdapat di Taman Alam Kuala Selangor ialah sea hibiscus, iaitu baru-baru. Biasanya dijumpai di kawasan pesisir laut, pantai dan sungai. Spesies ini menghasilkan bunga dalam dua warna, iaitu kuning dan merah ungu. Kulit pokok ini biasa digunakan oleh nelayan tempatan untuk membuat tali. Setara contoh fauna yang terdapat di Taman Alam Kuala Selangor ialah mangrove pit viper, iaitu ular kapar bakau. Mangrove pit viper brown and yellow coloration, iaitu ular kapar bakau warna coklat dan kuning. Banded crate, iaitu katam belang. Garden fence lizard, monitor lizard, iaitu biawak air. Spotted slug snake,
Reticulate python iaitu ular sawah batik dan juga black spitting cobra iaitu ular tedung. Juga brown throated sunbird iaitu burung kelicak mayang kelapa. Burung ini jenis yang aktif dan suka berbuat bising. Biasanya dijumpai di paras rendah iaitu paya bakau, pinggir hutan, perladangan dan taman, di pokok dan belukar. Melihat berbagai jenis burung, salah satu daripada aktiviti yang menarik di Taman Alam ialah menyaksikan pelbagai jenis burung di dalam dan di luar negara. Untuk mengikuti aktiviti ini, harus mempunyai teropong dan sudah tentunya kamera untuk tidak melepaskan peluang merakamkan gambar-gambar burung yang cantik atau saat-saat manis. Hutan bakau. Bagi penggemar aktiviti lasak dan mencabar, sudah pastinya kunjungan anda ke Taman Kuala Selangor tidak mengecewakan. Hutan paya bakau yang terbentang seluas 95 hektar menanti untuk diredah dan membongkar segala rahsia dan misteri. Hutan paya bakau di sini bukan saja berfungsi sebagai pengakai ekosistem, malah turut menjadi habitat semula jadi kepada pelbagai jenis haiwan liar di taman ini. Di mencari siput, sebuah tasik buatan manusia seluas 20 hektar menanti kedatangan. Keistimewaan tasik ini terdapat banyak siput sedut, siput roman dan siput beliung di sekitarnya. Pengunjung tasik ini berpeluang untuk mengutip siput-siput ini sebagai salah satu aktiviti reaksi. Kewujudan dan kehadiran siput-siput ini adalah kesan daripada keharmonian alam semula jadi yang tidak diganggu oleh sebarang pencemaran. Sangkar besi. Burung-burung yang spesiesnya diancam oleh keputusan dapat perlindungan di sini. Sebuah sangkar besi gergasi dibina di sini untuk menempatkan burung-burung tersebut supaya ia dapat berkembang dan membiak secara terkawal. Nature Hunt. Aktiviti ini merupakan acara yang terbentuk permainan. Acara ini boleh dijalankan secara berkumpulan dan menjadikan satu aktiviti reaksi yang bertujuan untuk mengenali hutan dengan lebih dekat lagi. Segala panduan dan maklumat yang berguna dapat digunakan untuk mendalami pelbagai persoalan. Seterusnya, kebaikan pemeliharaan dan pemuliharaan Taman Alam Kuala Selangor. Antara kebaikan yang pertama ialah dapat mengelakkan kepupusan habitat flora dan fauna di Taman Alam Kuala Selangor. Dengan ini, kawasan tersebut diwartakan oleh Kerajaan Negeri Selangor sebagai hutan simpanan. Oleh itu, terdapat beberapa habitat flora dan fauna di Taman Alam tersebut dapat dijaga sehingga hari ini. Seterusnya, poin yang seterusnya ialah dapat mengurangkan peningkatan suhu di sekitar kawasan bandar Kuala Selangor. Apabila hutan-hutan di Taman Alam tersebut dapat dipeliharakan sehingga hari ini, dia akan dapat mengurangkan peningkatan suhu sekitar kawasan bandar Kuala Selangor. Dan juga terdapat beberapa sungai yang berdekatan dengan kawasan tersebut, contohnya Sungai Selangor yang berdekatan dengan kawasan Kuala Selangor. Seterusnya, poin yang seterusnya ialah apabila dapat kita akan memelihara dan memulihara kawasan tersebut, ia akan menjadi tarikan pelancong asing ke Taman Alam Kuala Selangor tersebut. Apabila dipelihara dan memeliharakan kawasan tersebut, pelancong-pelancong dari luar negara akan datang ke kawasan tersebut dan dari situ akan meningkatkan pendapatan Kerajaan Negeri Selangor dan kerajaan persekutuannya. Dengan ini, kita pihak berkuasa perlu menguatkuasakan undang-undang supaya habitat pokok-pokok yang memerlukan untuk meningkatkan mengurangkan suhu tersebut dapat dipelihara sehingga ke masa hadap, sehingga generasi akan datang, dan juga boleh mengelakkan pembalakan secara haram dalam kawasan tersebut. Seterusnya, apabila Taman Alam dapat memelihara dan memuliharakan hutan dalam kawasan tersebut, saya akan bincangkan bagaimana cara untuk mempromosikan Taman Alam Kuala Selangor. Antara cara ataupun perancangan dan usaha yang boleh dirangka untuk meningkatkan ekopelancongan di Taman Alam Kuala Selangor. Pertama, penganjuran program promosi pelancongan domestik.
Bagi meningkatkan kedatangan pelawat dan pelancong ke negeri Selangor, program promosi domestik ditekankan kepada masyarakat dan penduduk di dalam Malaysia dan juga masyarakat setempat dalam kepelbagaian program promosi seperti Mata Fair, E-Meta Fair, program promosi Selajar Negeri dan skuad gembara sekolah. Yang kedua, penganjuran program Farm Trip. Tourism Selangor perlu bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, PBT, penggiat industri, pelancongan serta produk-produk pelancongan di negeri Selangor untuk menganjurkan sesi lawatan tapak atau farm trip bersama dengan agensi pelancongan untuk meningkatkan penjualan pakej pelancongan untuk para pelancong dan agensi media tempatan dan antarabangsa bagi meningkatkan publicity ke peringkat global mengikut jadual. Yang ketiga adalah penjenamaan semula laman sesawang rasmi Tourism Selangor iaitu Selangor Travel. Kerajaan negeri melalui Tourism Selangor telah mengambil beberapa langkah proaktif bagi memperbaharui laman sesawang rasmi Tourism Selangor dengan konsep reka bentuk dan fungsi-fungsi baharu sesuai dan selari dengan permintaan industri dan gaya pelancongan masa kini. Negeri Selangor merupakan negeri yang pertama di Malaysia yang menggunakan Pautek Hosting.travel selepas Tourism Malaysia bagi laman sesawang Malaysia Travel.